Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa tu? Iqbal Umar. Damia. Tadi kelas apa tadi? Arabic. Arabic teacher Asma. Okay. Okay. We still waiting for our friends. Kita tunggu lagi 3 minit sementara nak kita mulakan kelas. And don't forget to prepare pencil and piece of papers for some notes. Okay. Rasa macam lama tak jumpa awak. Oh betul lah, hari Jumaat ni tak ada kelas. Okay, tak apa. Ain, Haris, Haras, Hello, Iqbal, Khaira, Nik Zara, Kasih Diana. Saad, mana Saad? Saad? Oh Saad. Ya Ustaz. Saad, awak pakai MacBook ke pakai telefon tu? Adiklah Ustaz, dah sini. Tak boleh baca siapa-siapa. Awak yang tulis? Tak boleh sebut apa. Betul lah. Oh, okay. Siapa lagi ni? Kasih Diana. Apis, siapa Apis ni? Apis ni Hafiz Oh, dia ada kamera tapi dia tak ada mikrofon. Okay. Okay, another 2 minutes. Okay, awak nak pergi 1 minit lagi. Nak pergi ambil air ke apa, boleh, go. Okay. Another 2 minutes and then we will start our class. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okay. Ush. Haras, macam mana awak buat macam tu Haras? Macam ada 2 muka je, macam mana awak buat tu? Saya screenshot gambar saya sendiri lepas tu saya buat background. Oh, so dia akan nampak macam muka awak je Halimunan macam tu? Ish, power lah. Macam mana awak buat ni? Okay, now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start our class by reciting doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. First of all, I would like to thank you to all of you for joining this class, and then I would like to apologize to all of you. I am so sorry because our last discussion class during Friday, I cannot proceed with the class because of I have an emergency case. Ustaz punya anak Ustaz sakit kat rumah. So Ustaz terpaksa cancelkan semua kelas. Darjah 4, darjah 5, darjah 6 semua Ustaz terpaksa cancelkan hari Jumaat itu. But somehow insyaAllah we will proceed our lessons today. But before that, I want to ask, rasa macam tak panas lagi ni. Ustaz nak tanya Hatim. Hatim, minggu lepas kita belajar tajuk apa Hatim? Tasawur. Betul lah, tasawur. Nasib baik Ustaz tak ajar matematik. Maksudnya tajuk apa? Tajuk apa? Apa tu perjanjian Hudaibiyah? Okay, good.
Okay. Last Dua. bagus. Minggu lepas kita dah belajar. Saya nak cerita Batu Mekah. Okay. Last week I already teach you about perjanjian Hudaibiyah. Kemudian kita berhenti dekat peristiwa Fathu Mekah. Okay, but again Ustaz rasa Ustaz kena hold dulu berkaitan dengan Fathu Mekah sebab sirah kita dah habis satu tajuk berkaitan dengan sirah. Kemudian kita kena pergi ke tajuk yang lain dulu. Sebelum Ustaz nak cerita berkaitan dengan Fathu Mekah, mungkin kalau ikut minggunya bulan depan lah kan. Bulan depan. Baru Ustaz boleh cerita berkaitan dengan sirah semula. So, for today I will teach you, Ustaz dah ajar awak berkaitan dengan akhlak. Kita dah belajar zuhud hari tu. Kemudian kita dah belajar berkaitan dengan karomah, irhas, ma'unah. Kemudian kita belajar perjanjian Hudaibiyah. So, for today, I will teach you about fiqh. Hari ni Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan fiqh. What is fiqh? Haras, fiqh tu Haras? Haras, fiqh tu apa Haras? Fiqh tu apa? Apa Haras? Ustaz saya. Okay, Sa'ad. Fiqh tu apa Sa'ad? Macam kita buat benda solat, Okay. azan. Okay, bahasa mudahnya? Bahasa mendaya tu saya tak tahu. Okay, fiqh. Apa maksud fiqh? Siapa tahu? Ustaz dah terang dah. Banyak kali dah Ustaz terang. What is fiqh? Benda-benda solat dengan azan. Apa fiqh tu apa? Tengok, lupa dah. Itulah, makan ketupat banyak. Saya, Siapa saya tu? Azhar. Amirul. Okay, what is fiqh? Bukan benda-benda yang Allah suruh. Good. Itu paling mudah lah. Fiqh adalah benda-benda hukum. Benda-benda hukum. Benda yang awak boleh buat, benda yang awak tak boleh buat, benda yang haram dibuat, benda yang harus sunat. Itu adalah fiqh. Faham Fiqh tu apa? Fiqh tu adalah hukum. Contoh, apa hukum hatim makan dalam tandas? Contoh. Apa hukum Ziyad solat tapi makan nasi kandar? Contoh. Itu adalah hukum. That is fiqh. Apa hukum Nur Sofia solat dalam gelap tak pakai telekung? Boleh ke tidak? Contoh. Okay. Apa hukum Ain Fatihah keluar tak pakai tudung tapi pakai kotak? Contoh. Itu adalah berkaitan dengan fiqh, hukum. Okay, so for today, hari ni Ustaz ajar awak tajuk darjah 6 punya. Nampak? Tajuk darjah 6 punya. Tapi sama je, darjah 6 pun akan belajar tajuk awak. Sebab Ustaz rasa kalau terus macam ni, awak cepat habis belajar. Okay, tak apa. Ustaz akan teruskan dengan kita punya topik. So for today, I will teach you about fiqh under the title slaughter ataupun slaughtering. Hari ni Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan sembelihan. Okay, kenapa tak ada jalan ni? Okay, slaughter ataupun sembelihan. Hari ni Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan sembelihan. Ustaz nak tanya, siapa sini yang pernah sembelih? Dia sendiri pernah sembelih? Ada tak? Oh, tak pernah lah Ustaz. Tu dah sah mati Ustaz. Semua tengok. dah mati. Semudah mati? Apa yang dah mati? Bukan, saya seorang dah mati. Okey. Hari ni Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan ni. Apa yang dia buat ni adalah berkaitan dengan sembelihan. Okay, which is sembelihan ni, Ustaz tulis kat sini, one of the important element and have huge influence in Islam. Maksudnya apa? Berkaitan dengan sembelihan ni, Ustaz. Okay. Maksudnya dalam Islam, sembelihan ni adalah antara benda yang sangat penting. Kalaulah kita tak buat sembelihan dengan betul, maksudnya kita akan berdosa besar. Maksudnya kita akan makan. Makanan tu jadi haram. Pandai Sa'ad. Makanan tu akan jadi haram. Okey. Okey, hari ni tajuk kita adalah sembelihan. Okey. Now next. Okey, hari ni tengoklah kita ada 6 benda yang Ustaz akan ajar awak di bawah tajuk sembelihan. Okey, number 1 is definition. Ustaz akan ajar awak sembelihan tu apa benda. Yang kedua dalil. Ada tak dalam Al-Quran Allah sebut berkaitan dengan sembelihan. Yang ketiga, apa hukum? What is the hukum for slaughtering? Apa hukum sembelih ni?
Haram ke, wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke? Okey, kita akan belajar. Next berkaitan dengan syarat sah. Apa syarat-syarat sah? Number 5 is apa alat-alat yang boleh kita gunakan untuk sembelih lembu yang gemuk ni? Boleh tak kita sembelih guna pemaris? Boleh tak kita sembelih guna sniper? Boleh tak? Okey, kita akan tengok. Number 6 is methods. Methods ni macam mana cara betul untuk sembelih. Okay. Okay, but before I proceed with our lesson, I really hope that you have pencil and paper with you since tajuk ni agak banyak supaya kalau tak nanti awak akan lupa. Okay, okay, kita akan proceed dulu. Okay, soalan nanti kita akan selit-selitkan sikit. Okay, now, kenapa tak bergerak ni? Okay, definition. Okay, look, definition. Slaughtering. What is the meaning of slaughtering? Slaughtering is kita sembelih binatang yang halal. Slaughtering the animal that halal for human by using something sharp with certain conditions. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sembelih binatang yang halal. Awak kena ingat, binatang yang halal untuk manusia. Binatang yang halal untuk manusia dengan menggunakan sesuatu benda yang tajam. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Mestilah binatang tu adalah binatang yang halal untuk manusia. Bukan halal untuk haiwan Ustaz, kalau kita sembelih cacing boleh tak? Cacing tak boleh makan. Cacing tu ayam je boleh makan. Kalau kita sembelih katak Ustaz, katak pun tak boleh. Haram. Kenapa haram? Sebab dia tinggal dalam air. Sebab dia ada 2 organ. Good. Dia hidup dalam 2 alam. Bagus. Okey, kemudian mesti menggunakan sesuatu benda yang tajam, using something sharp. Okey, nanti Ustaz akan terangkan kenapa. Okey, ingat apa maksud sembelihan? Sembelihan adalah kita sembelih binatang yang halal untuk manusia, kita sembelih binatang yang halal dimakan manusia dengan menggunakan satu benda yang tajam dan ada syarat-syarat dia. Okey, ada syarat-syarat dia. Boleh tak mutu sami ataupun acong sembelih? Nanti kita akan belajar. Boleh tak kita makan sembelihan ni? Okey, kita akan belajar Okey. Now, kita akan proceed. Okey, Ustaz bagi masa untuk awak salin. Okey, awak ingat itu je. Kita sembelih binatang yang halal dimakan. Apa binatang yang halal dimakan oleh manusia? Oh, banyak. Kambing, lembu, ayam, rusa. Ikan. Awak pernah tengok orang sembelih ikan? Tak ada. Potong adalah. So kita tengok Orang siang ikan. Pandai. So kita tengok ikan tak sembelih, so boleh makan tak? Okey, kita akan tengok. Okay. Now, kita akan proceed. Okay, done? Okay. Belum. Siapa tu? Okey, cakap. Okey, cepat. Okey. Okay, done? Okay, 1, 2, go. Okay. Now, okay, Ustaz nak Ami Ustaz Asia. Siapa tu? Oh, tak dengar. Haris. Oh, Haris nak salin Okay. Okey, Haris salin dulu. Okey, Ustaz tanya awak semua, siapa pernah makan daging kuda? Tak pernah lagi. Saya tak Okey. tahu haram ke halal saya tak tahu lagi. Kuda boleh makan tak? Tak kuda. tahu. Tak tahu. Rusa boleh makan tak rusa? Boleh. Rusa boleh makan. Arnab? Tak tahu. Tak boleh. Arnab boleh makan. Boleh? Arnab boleh makan. Sate arnab, awak tak biasa makan ke sate arnab? Sate arnab sedap. Tak. Tak pernah. Hamster boleh makan tak hamster? Tak boleh. Hamster tak boleh makan. Kucing boleh makan tak kucing? Tak boleh. Tak boleh. Saat boleh makan tak Saat? Mana boleh Ustaz? Saya Boleh kalau kita mimpi. Nanti cabut mati. Saat boleh kalau kita dalam mimpi. Tak kisahlah dalam mimpi tu awak nak mimpi Saat goreng kicap ke, Saat goreng tom yum ke. Ustaz, dia ada fikiran cannibal.
Good. Ada cannibal. Cannibal je makan manusia. Bagus, bagus. Okay, now. Bagus Haras. Haras banyak baca. Bagus. Okay, next is dalil. Okay, siapa nak tolong Ustaz baca ayat Quran ni? Hafiz. Hafiz ada. Okay, Amir Razak. Okay, baca ayat ni Amir Razak. Hurimat Bacalah alai bismillah sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum. Good. Okay, Nur Sofia. Nur Sofia tak nak Andy dulu. Nur Sofia Ustaz simpan dulu. Ustaz, minta maaf Ustaz, saya masuk lambat tadi. Tak apa Ustaz tahu. Tak apa. Ustaz awak tak bagi tahu pun Ustaz dah tahu dah Hafiz. Ustaz ada kuasa Hafiz. Ustaz nak siapa yang boleh baca ni? Hana Sofia. Can you read this translation Hana Sofia? Prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah, and those animals killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you are able to slaughter before its death. Okay, thank you Haris. Haris pula. Nazif. Okay, now. Okay, Amira. Okay, sekarang ni Amira Sofia dengan Amira Azhar dah baca. Okay, apa maksud dia? Dengar betul-betul. Allah kata haram untuk kita makan binatang yang mati. Haram untuk kita makan binatang yang mati ataupun bangkai, darah, ataupun binatang yang darah dia tengah mengalir, ataupun binatang yang tak disembelih kerana Allah, ataupun binatang yang mati tercekik. Katakan binatang tu dia makan roti. Tengah-tengah makan roti dia tercekik, tak boleh makan. Mati disebabkan tercekik, tak boleh makan. Hafiz dia smackdown kambing, kambing mati, tak boleh makan. Smackdown. Macam mana nak sembelih kalau dah mati, dah sebab dah mati. Pandai. Kemudian Hatim dia geram dekat lembu tu, dia tolak lembu daripada apartmen tinggi, dia tolak lembu jatuh, mati pun tak boleh makan. Kemudian siapa lagi? Khaira Anissa dia ada bela kerbau. Kerbau dia ada tanduk lembu orang. Boleh tak makan lembu tu? Tak boleh. Kalau dia kena tanduk dengan kerbau tu, lembu tu mati. Tak boleh juga. Kemudian semua tu boleh makan dengan syarat sebelum dia mati kena sembelih dulu. Nanti Ustaz teranglah apa maksud ayat Quran ni. Okay, now. Okay. Number 4. Listen carefully. Hukum for slaughtering is wajib. Mesti sembelih. Kita tak boleh makan makanan yang tak disembelih. Ustaz ulang. Hukum for slaughtering. Hukum sembelihan adalah wajib. Kalau binatang yang tak disembelih, kita tak boleh makan. Nampak ayat dia? If we don't perform slaughtering well, it will become carcass and it will be prohibited for us to eat. What is carcass? Carcass is bangkai. Carcass is bangkai. Ini perkataan carcass ni. Ustaz pun baru belajar. Okay, Ustaz ulang sekali lagi. Hukumnya adalah wajib. Mesti sembelih. Tak sembelih tak boleh makan. If we eat an animals that did not slaughtering before it, maksudnya kita tak sembelih, dia tak boleh makan. Mesti kena sembelih. Kalau tak sembelih betul, dia akan jadi bangkai. Dia akan jadi bangkai. Okey, tak apa. Kita akan pergi dulu. Nanti awak akan jumpa satu persatu. Okey. Ingat, mesti kena sembelih. Wajib.
kalau sembelih, ini kita akan belajar syarat-syarat sembelihan. Okay, next adalah ini syarat sah. Awak kena dengar betul-betul syarat sah ni supaya sambil-sambil tu awak boleh tulis Okay. Now, syarat sah ni awak kena dengar betul-betul. Kalau tak ada syarat sah ni, awak punya sembelihan tak boleh makan. Ustaz ulang, kalau tak ada semua ni, awak punya sembelihan binatang tu tak boleh makan. Okay. Ustaz, ada lagi satu Ustaz. Apa? Tak cakap bismillah pun kita sembelih lembu tu kan, tak cakap bismillah pun boleh jadi haram. Mungkin masuklah dengan niat. Bagus. Terima kasih. Betul Saad. Okay, now. Okay, ada Munir. Okay, Saad nampak Munir. Okay, bagus. Then, look. Number 1 is niat for Allah. Listen carefully. Untuk syarat yang pertama ni nak sembelih, niat mesti kerana Allah. Itu yang bila kita baca, bila kita nak sembelih, okay, listen carefully. Bila kita nak sembelih, selalunya orang tak akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan baca Bismillahi Allahu Akbar. Selalunya bila orang nak sembelih, katakan ni katakan ini awak bayangkanlah kata ini adalah lembu katakan ini adalah lembu. Ustaz nak sembelih lembu ni. Ustaz pun ambil. Bila ustaz nak sembelih tu, kita tak akan, selalunya orang tak baca bismillah. Orang baca Bismillahi Allahu Akbar. Sampailah dia mati. Begitu. Hafiz, baru perasan Hafiz. Balik umrah Cepat. Orang Okay. Saya pula ke sekolah. Contoh, Ustaz tanya je Hafiz, ikut awak boleh umrah ke? Ustaz, Ya, kenapa? kenapa kalau orang tengah sembelih kena macam takbir raya? Dia bukan takbir raya. Dia ingat niat for Allah. Kita nak sembelih tu mesti kena niat kerana Allah. Itu macam kita nak adabnya lah. Kita ingat, bismillah, kena sembelih dengan bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Lepas tu kita pun sembelih. Now kenapa? Listen carefully. Mesti niat kerana Allah. Tak boleh niat kerana lain. Contoh Hafiz. Ustaz, kalaulah sekolah dah buka, saya nak sembelih kerbau seekor. Bila dia sembelih tu, dia kata, aku sembelih kerbau kerana sekolah. Dia pun sembelih. Haram. Sebab dia sembelih tu, aku sembelih ni kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dia niatkan, daging ni saya ingat nak bagi dekat orang-orang susah. Itu baru boleh. Dengan syarat mula-mula sekali. Kenapa awak sembelih? Kerana saya sembelih kerana Allah. Saya sembelih kerana Allah. Yang awak duk makan ayam setiap hari tu, sembelihan dia waktu mula-mula tu mesti kerana Allah. Itu niat yang pertama. Niat mesti betul. Innamal a'malu binniyat. Apa-apa pun kerana niat. Yang kedua, the slaughterer must be Muslim. Orang tu mesti orang Islam. Ustaz ulang, dengar betul-betul. Orang yang sembelih mesti Islam. Ustaz tanya, Ain Fatihah. Ain, boleh tak Ahcong sembelih? Ain Fatihah, boleh tak Ahcong sembelih? Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh Ain? Sebab dia orang Cina. Terima kasih Ain. Ada jawapan lain? Ada Ustaz. Saad. Orang Cina boleh makan apa-apa. Bukan. Ini untuk orang Islam. Ini kan syarat sah. Boleh je Ustaz. Kalau orang Cina tu masuk Islam boleh je. Pandai. Itu jawapan dia. Ingat, tak kisahlah nama dia Ahcong ke, Mutusami ke, Ramalingam ke, Ahseng ke, Fong Sayuk ke, apa pun nama dia, asalkan dia Islam. Ustaz ulang. Asalkan orang tu Islam. Katakan, Ustaz, Ahmad boleh tak? Ahmad boleh tak sembelih? Ahmad boleh sembelih asalkan Ahmad tu orang Islam. Chong boleh sembelih tak? Chong boleh sembelih asalkan dia orang Islam.
Ingat, syarat yang kedua mesti orang Islam. Orang bukan Islam kita tak boleh makan sembelihan dia. Katakan terang-terang. Aimi Batrisha pergi satu kedai. Dia nampak orang tu lepas dia sembah tokong, dia pun pergi sembelih. Lepas tu Aimi pun pergi beli ayam tu makan. Makanan tu dia jadi haram. Dia jadi tak halal. Ingat, sembelih mesti orang Islam sahaja sembelih. Selain daripada orang Islam tak boleh. Okay, now dah syarat kedua. Syarat pertama niat kerana Allah. Syarat kedua mesti orang Islam. Syarat yang ketiga, look syarat number 3. Syarat number 3 adalah binatang tu mestilah binatang yang hidup. Kita tak sembelih binatang yang mati. Macam Hatim cakap tadi, macam mana nak sembelih kalau dah mati? Pandai, betul. Kita hanya sembelih binatang yang hidup. Binatang yang mati dia dah tak kira sembelih. Yang kedua, binatang tu mestilah halal. Samalah kan, tadi halal. Mesti hidup dan halal. Okay, Tak boleh sembelih bab. apa? Tak boleh sembelih. Tu Ustaz. Mana ada ho-ho? Okay, Mana boleh dengar. cakap Ustaz berdosa. Apa? Binatang apa? Babi? Khinzir. 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 Kenapa nak berdosa pula sebut benda tu? Kita bukan cakap dekat orang. Dah nama dia khinzir. Nampak macam mana? Orang semua macam Tak dia macam tak beradab dah. Yelah betul lah. Okey, Ustaz tanya awak Ini apa? Ini apa? Gunting. Gunting yang Alah. berwarna hijau. Salah, ini bukan gunting. Salah, ini bukan gunting, ini pembaris. kalau gunting bukan anak induk kan Ustaz semua. betul-betul lawak Ustaz. Faham tak maksud Ustaz? Dah nama dia Nama dia macam tu kenapa nak tukarkan? dah nama dia gunting. Ada orang je lah. Okey, tapi macam Hafiz Ustaz faham. Kan orang Ustaz, kita tak boleh sebut babi sebab nampak tak sopan. Betul. Sebab tu kita sebut khinzir. Tapi kalau Ustaz tak boleh sebut, Ustaz berdosa. Mana berdosa? Dah nama dia khinzir. Nak buat macam mana? Takkan nak bagi dia lembu pula kot. Ataupun Ustaz, itu nama dia kerbau pendek Ustaz. Orang panggil kerbau pendek, bukan kerbau pendek. Ataupun Tu anak dia Ustaz. ataupun binatang yang tak ada leher. Ingat, babi tak ada leher Khinzir tak ada leher. Kalau awak tengok dia punya badan dia, lepas kepala Macam terus mana badan. nak sembelih haiwan yang tak ada leher? Kalau sembelih kuda boleh Ustaz? Kuda ada leher tak? Ada? Daging kuda seingat Ustaz, kuda boleh makan. Okey. Ustaz. Ya. Boleh Aimi. Okey Aimi boleh- ya. unta ke? Unta, daging unta boleh makan tak? Boleh. Sebab dia ada leher. Bukan disebabkan dia ada leher, memang daging unta orang makan pun. Dia kaya anggap ada bonggol. Okey, dengar sini, dengar. Ingat. Okey, yang tadi tu khinzir lah sebab orang Melayu dia tak sebut babi sebab dia tak sopan. Kita punya adat kita tak boleh kalau sebut, "Oi, apa ni sebut ni?" Kita bukan cakap dekat orang. Kalau kita cakap dekat orang berdosa lah. Itulah yang jadi mencarut. Tiba-tiba dia Lepas tu Ustaz kan? Saya tanya, kalau kita sembelih burung unta boleh Ustaz boleh makan kan? burung unta ingat Ustaz kita tak pernah makan lagi burung unta tu. Ustaz tak pernah dengar je orang makan burung unta. Nanti Ustaz akan try cari. Tapi saya pernah nampak. Ustaz, saya pernah nampak orang beli unta dalam rumah terus. Bela unta. Jangan cakap bela unta, awak nak bela harimau pun ni dalam rumah. Bela tak kisah awak nak bela. Ya, sekarang ni kita bincang nak makan ke tidak. Aduh. Kalau terdesak baru boleh makan harimau Ustaz kan? Yelah kalau dah sebelah tu ada roti, sebelah tu ada harimau. Yang awak pergi sembelih harimau. Kenapa? Makanlah roti tu dulu. Aduh. Okay, sabar. Okay, now listen. Ingat. Binatang tu, patah balik. Binatang tu mesti adalah binatang yang hidup. Katakan satu hari Kaisha tengah naik Y suku. Dia tengah naik Y suku, naik motor, tiba-tiba dia nampak ada lembu dekat sebelah dah mati. Ustaz, saya nak bagi sembelih lembu tu lah. Tak boleh Kaisha. Ingat, binatang tu mestilah yang hidup. Dengan syarat binatang tu mesti hidup dan tak mati. Kalau dah mati, tak boleh sembelih. Faham? Ada 3 syarat. Number 1, niat kerana Allah. Yang kedua, mesti orang Islam. Yang ketiga, binatang tu hidup dan halal. Okey, 3 benda. Ingat tu. Okey, yang keempat. Deng. Okey.
That Saya ingat lagi toilet. okay, silakan. That with one shot string. Ini siapa yang main PUBG ke, yang main apa COD ke, dia tahulah apa dia punya one shot ni. One shot. Tahu Ustaz. One shot ni apa? One shot ni maksudnya Sekali sekali. buat dia dah mati terus. Sekali Pandai. tembak dah mati. Okay, sekali buat je. One Maksudnya swing. dia sekali buat je. Sagi kalau sempat Ustaz akan tunjuk cara yang sembelihan yang betul. Dia buat dah settle. Maksudnya bukannya bermaksud mana Ustaz punya pisau tu ni. Okey, katakan ini lembu katakan ni lembu. Ustaz tak ada lembu kat sini. Lembu Ustaz, sekali tu maksudnya macam ni ke? Tak, sekali tu maksudnya awak buat tu, awak punya pisau tak angkat. Contoh pisau kosong. Selagi mana tak terpotong, awak buat. Dah habis baru awak angkat. Itu maksud sekali. Bukannya potong. Itu tak boleh. So bila sembelih mesti kena sekali buat. Satu potong. Dah, baru angkat. Buat lagi cepat nanti lebih kurang lembu tu kena tersiksa. Lebih cepat lembu tu tak nak bagi tersiksa, tak nak bagi sakit dah. Bagus. Nampak? Faham Ingat sekali tu Satu pisau kena tajam. Sabar. Ustaz, saya nak tanya satu benda. Sabar Sat. Sabar sikit ni. Pasal tajuk ni Ustaz. Sabar. Kejap. Okey. Sabar. Saya Ustaz headshot awak nanti Sat. Okey. Faham Okey. Ingat mesti satu. Okey. Ingat yang kedua mesti sekali buat je. Yang ketiga ni. Break the tendon. Halkum and marik. Maksudnya apa? Kena sembelih dekat halkum, tak boleh sembelih dekat perut. Pandai. Katakan walaupun perut dia macam lembu ni. Ustaz, saya geram betul lah. Saya geram betul lah tengok lembu ni. Boleh tak saya sembelih dekat dia punya tepi ni? Tak boleh. Tak boleh. Mesti sembelih dekat tengkuk dia. Mesti sembelih dekat dia punya tengkuk dia. Ingat. Sebab nanti dia keluar banyak darah jadi dia mati lebih cepat. Bagus. Okey, dengar sini betul-betul. Aduh. Dekat Sama lah macam manusia. Dekat tengkuk haiwan ni, dalam tu dia ada dua urat. Satu nama dia halqum. Urat mari. Satu nama dia marik. Halqum, marik. So bila awak sembelih, awak kena pastikan dua-dua urat tu terputus. Tak boleh satu je lah. Apa? Dia kena dua-dua, tak boleh satu. Dia tak boleh satu, dia mesti dua-dua. Okey, tengok Okey, Ustaz nak tunjuk dekat awak. Halqum and marik. Okey. Ustaz tu ya Ustaz cara penyembelihan. No, cara penyembelihan nanti dulu. Okey, mana ni Ustaz nak tunjuk inilah yang paling mudah. Okey, nampak tak? Tak. Mana tak nampak? Nampak buku Ustaz Ustaz semua plus kawan. share lagi. Betul. Okay. Aduh. Okey, now. Nampak dekat sini. Dekat tengkuk binatang tu, inilah. Dekat tengkuk binatang tu ada banyak urat ni. So kita kena pastikan inilah bagi awak nampak. Itu dia. Itu dia. Nampak? Okey, dekat ni mestilah awak kena tengok dah kata nak belajar sembelihan. Nampak? Dekat sini nampak tu ada urat yang terputus. Mesti terpotong dekat sini, dia ada halqum, dia ada marik. Ustaz ulang, dekat sini ni, dekat tengkuk binatang ni, dia ada dua urat namanya halqum and marik. So, dekat sini kita kena pastikan dua-dua urat tu terputus. InsyaAllah Ustaz, lepas ni saya tak makan ayam dah. Mana ada, awak mesti kena sembelih. Mesti kena potong dekat sini sampailah dua urat halqum and marik itu terputus. Ustaz ulang, mesti pastikan halqum and marik itu terputus. Okay, listen. Dengar sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katakan. Haris Haikal. Ustaz, saya ni paling pandai sembelih. Dia pun sembelih. Katakan dia tengah sembelih kambing. Dia sembelih kambing. Asal sembelih Ustaz pula. Katakan dia tengah sembelih kambing. Dia sembelih kambing. Tengah-tengah sembelih, halqum je putus. Marik tak putus.
tak sah sembelihan dia. Maksudnya kan ada dua, dia terputus satu saja. Marik dia halkum je putus, marik tak putus, tak sah sembelihan dia. Oh, kemudian Kenapa Ustaz? itu syarat dia. Memang syarat yang kita belajar, dua ni mesti kita potong. Oh, sebab tu lah orang potong lembu sampai ke belakang ni. Ya, kejap lagi Ustaz tunjuk. Kejap lagi awak tengok. Awak tengok betapa dah boleh. Sampai sebelah lembu dia. Macam ni ya. Dia potong dia sembelih tu, dia sembelih sekali tu kerup dia akan masuk. Okey tak apa nantilah Ustaz tunjuk. Tapi kalau dia guna pedang Ustaz, putus Pedang. kepala. Kejap lagi Ustaz akan ajar. Ya, question. Ustaz, kalau tak sah, buat apa dengan haiwan tu? Good question Iqbal Umar. Iqbal Umar tanya Ustaz, kalau tak sah soalan, tak sah soalan dah. Kalau tak sah sembelihan, binatang tu macam mana? Tak boleh makan. Tanam. Binatang kalau tak Arwah. cara contoh ada halkum marik. Halkum marik dah terpotong. Halkum tak terpotong. Tiba-tiba binatang tu dah mati. Awak tak boleh makan binatang tu. Sebab dia jadi bangkai. Sebab dua-dua urat. Sebab dia dah mati awal. Ya, dia dah mati. Sebab itu bila Nak letak dekat mana kami? Dekat lembu tu Ustaz. Kalau awak awak nak Ustaz tunjuk sekarang ke? Sabar. Sekarang nanti awak tak ni. So, nanti dekat kena binatang tu kalau awak dah potong satu kan. Lepas tu awak biar. Oh dia dah mati. Bila awak cek balik, Allah, halkum tak terputus. Binatang tu awak kena tanam. Awak tak boleh makan. Sebab dah jadi bangkai. Sebab itu penting. Nampak je macam dua urat kat sini. Kita pastikan dua-dua terpotong. Soalan. Oh Ustaz perasan Haris Haikal dah ada mikrofon. Kalau sedekah bangkai tu kat orang yang bukan Islam. Baru tu Betul lah saya nak cakap tapi chat disable. Okey. Iqbal Umar, apa Iqbal Umar? Ustaz, saya guna laptop mak saya. Oh okey, bagus. Iqbal Umar, soalan Iqbal Umar? Kalau sedekah bangkai tu dekat orang yang bukan Islam. Okey, ingat orang bukan Islam dia tak apa. Maksudnya kalau contoh aduh, alamak ayam jadi bangkai lah. Lepas tu bila awak bagi dekat orang bukan Islam tu awak bagi tahulah. Kita orang ada cara sembelih, tapi sembelih ni tersilap cara. So kita orang tak boleh makan. Orang bukan Islam dia tak, maksudnya dia makan je. Dia bukan macam kita. Kita ni yang kena jaga betul-betul sembelihan tu. Faham Okey, soalan Ustaz kepada Nur Sofia. Nur Sofia. Katakan Aimi Batrisha. Okey, katakan Aimi Batrisha dia sembelih ayam. Dia nak sembelih ayam. Katakan mana ayam Ayam. Oh ayam. Katakan ni ayam. Okey, katakan ni ayam. Okay. Tengah-tengah dia sembelih tu, sembelih. Terputus kepala. Okey. Dah. Bayang dia sembelih kerak. Pok terputus kepala. Abi Batrisha ni dia sling. Dia sling. Tahu sling? Tahu sembelih. Dia potong habis kepala. Soalan Ustaz kepada Nur Sofia, boleh tak makan ayam tu? Boleh. Apa? Oh, minta jawapan je. Nak jawapan je, minta jawapan. Oh, hebat anda. Sabar. Siap anda lepas ni, siap anda. Sabar. Bagi Nur Sofia jawab. Nur Sofia, soalan dia Nur Sofia. Tadi Aimi Batrisha ni dia sembelih kan. Dia Allahu Akbar. Dia punya kuat dia. Kepala ayam tu terputus. Soalan Ustaz, boleh tak makan ayam tu? Boleh. Okey, kenapa? Kenapa? Sabar. Kenapa Nur Sofia? Sebab dia dia punya Minta jawapan. Sabar bagi Nur Sofia. sebab halkum dan marik itu dah putus. Pandai. Bagus. Ingat asalkan halkum dan marik putus, boleh makan. Walaupun kepala terpotong. Tapi hukumnya jadi makruh. Ustaz ulang jadi makruh. Maksudnya lebih baik tak payahlah potong kepala dia. Maksudnya bagi dia mati dulu, baru potong kepala dia.
Ini dah macam Ustaz, saya punya Ini pedang. cakap lembu je. Saya punya pedang power Ustaz. Saya seriuk sekali je. Allahu Akbar. Suk, potong, mati. Sah tak? Sah tak? Sah. Tapi makruh. Maksudnya awak potong sampai hilang kepala dia. Potong sikit dulu. Lepas tu baru potong bagi habis. Pasal nanti baru kau tunjukkan kekuatan kau. Seingat Ustaz, masa Ustaz pergi kursus sembelihan dulu, ada orang tu perempuan, dia takut sangat. Apa terpotong. Sudah dia pun tiba-tiba dia menangis. Macam mana ni? Tak apa. Yang penting halkum dengan marik dah terputus. Okay, bagus. Maksudnya awak dah faham Okey. Mana lagi Ustaz tunjuk? Ustaz ajar semua faham insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Bukan Ustaz yang bagi faham, Tuhan yang bagi faham. Ustaz tolong ajar je. Okey. Kemudian Ustaz nak bagi tahu instrumen. Instrumen ni apa? Kita mesti kena guna barang. Benda kita nak guna tu. Mesti maksudnya peralatan tu mesti tajam. Ustaz, pisau kecil boleh tak? Asalkan tajam. Pisau ni boleh tak Ustaz? Asalkan lagi tajam lagi cepat. Bagus, lagi tajam lagi bagus. Lagi tajam lagi bagus. Ustaz ulang. Okey. Boleh tak kita guna pedang? Boleh asalkan tajam. Asalkan tajam. Boleh tak kita guna pembaris? Boleh asalkan tajam. Asalkan tajam. Pandai, asalkan tajam. Ustaz, saya dah asah dah pembaris ni. Saya dah asah pembaris ni. Lepas tu saya pun sembelih. Haris cuba. Tapi setakat Ini ni tak siapa ada. nak ambil benda besi tu pasal guna? Ustaz, kalau pisau tu bergerigi boleh? Tak ke? Okay, good question. Kalau pisau tu bergerigi boleh tak? Setakat ni Ustaz tak pasti tentang berkaitan dengan hukum pisau bergerigi. Tapi setakat yang Ustaz tahu, yang Ustaz belajar, asalkan pisau tu tajam. Okay, pasal bergerigi nanti Ustaz akan confirmkan balik. Sebab kalau ikutkan kesian kat binatang tu sebab dia bergerigi kan. Dia macam gergaji tu. Kerang. Macam kesian kat binatang tu. Nanti Ustaz akan cari balik. Okay Okay. Bergerigi tu apa? Bergerigi ni macam ni. Tadi baru ada kat pisau. Pisau dia macam ada gigi. Macam ni. Ini bergerigi. Ustaz, sembelih pakai parang boleh ke? Asalkan tajam. Oh, dia macam tak smooth lah. Dia macam tak smooth. Tapi Macam pembaris. Tapi setakat ni Lagilah sakit lembu tu kena. itulah maksudnya kesian lah sebab Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that ada hadis Nabi Muhammad kata wa idza zabahtum fa ahsanu zibhah. Kalaulah kita nak sembelih, kita kena pastikan sembelihan tu sembelihan yang paling baik sekali. Mesti kena sembelih dengan sembelihan yang paling baik sekali. Okey. Sekarang Ustaz nak tunjuk kat awak video, sabar. Video orang sembelih. Ingat video orang sembelih ni? Video orang sembelih ni dia tunjukkan berkaitan dengan sembelih cara yang betul. Saya pernah tengok Ustaz punya banyak kali sebab dekat rumah saya betul-betul ada surau boleh jalan kaki. Lepas tu dia buat sembelih, saya jumpa Amar sekali dekat situ punya banyak sembelih dia buat. Okey, tapi ni Kalau kau tengok dekat-dekat sikit. Okey, tapi ni dia tunjukkan cara sembelih ayam. Okey, tapi Ustaz kena share sound kan? Okey, ni. Okey, Ustaz nak share sound. Okey, awak nampak tak? Ustaz Azrul Hisham dengan Ustaz Fikri bin Nawawi. Bukan, Ustaz Aceh. Okay, awak dengar tak suara dia? Dengar Ustaz. Tapi semua kena senyap. Okay. Ustaz akan laju kasih. Okay, itu apa ayam? Ni. Masuk ni. Macam ni. Kedua jari ke benda ni. Ni. Belakang dia ni ada tengkuk. Kita boleh rasa sini. Main rasa. Ada urat ni. Main rasa. Rasa ni ada urat tak? Dengar. Urat dia tu. Tu ada urat. Okey. So. Okey. Urat tu apa? Urat, halkum dan marik. Bagus. Jangan dekat urat dia. Okey, dia ada dua kaedah. Satu ni, ini urat jari kita di belakang. Satu di kulit depan ni. Tapi kaedah saya kita pangku kepala ayam ni macam ni. Kiblat ni, kiblat dulu ni kiblat. Mesti sunat menghadap kiblat. Kiblat. Kiblat tu penting. So ayam ni ada kiblat. So ini. Ni.
kunci dia. Okey, tengok. So kawan akan tarik, okey. Orang yang pegang ni tangan kiri dia, kaki dan kepak, dia ni kena bagi tegang, okey. Bismillah, ya Allah Akbar. Pegang pisau macam pegang pensel. Ikutlah tuan-tuan nak pegang macam mana pun, sebab yang penting dia kena macam ni, okey. Bismillah, ya Allah Akbar. Letak je pisau. Jalan terus. Tak kira lah berapa kali pusingan, kita boleh tengok urat dia. Kiri dan kanan, ya. Okey, dah yakin? Okey. Lepas. Okey, tepi. Okey, lepas terus. Biar je dia mengumpul. Ni. Tengok betul-betul. Tolak keluar. Okey, tegang macam tu, Pisau, okey, pegang. Kena pastikan halkum dengan marik putus. Ya Allah Akbar, tekan tu jalan, jangan angkat, ya. Jalan. Ikut tangan saya ke bawah, cantik. Best. Oh, darah dah macam-macam. Hasul Muazzam. Cantik. Atas sekali. Hasul Muazzam siapa? Hasul Muazzam. Dah ambil ayam. Dah. Tekan. Dia mesti tengok macam mana dia tunjuk cara tu. Mesti kaedah dia. Tangan ke belakang. Ke bawah. C. Bawah ni. Okey, tarik belakang. Apa? Mute semua orang. Nanti kalau dia cakap tak dengar. Oh, okey. Ustaz mute semua orang. Ustaz dah mute dah semua orang. Dia orang yang open sendiri. Okey dah Okey. Bawah. Atas. Bawah atas ikut, ya. Itu je. Pegang hidung. Itu kalau cara pegang ayam je. Lembu tak boleh pegang macam tu. Sebab tengkuk lembu besar. Oh, lembu kena pegang macam ni Sa'in. Mana Ada pisau ke bawah. So ayam ni kena pegang yang mesti melentang. Kalau lembu, pisau dia macam besar. Okey, nampak tu? Okey, ini lebih dekat. Tengok betul-betul, sabar. Ini lepas tu tak lagi. Okey, nampak. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Mewah Ustaz. Bawah lagi. Bawah lagi. Bawah. Okey. Now, itu adalah cara sembelihan dengan betul. 1, 2, 3, 4. Potong selagi mana urat marik tu tak terputus. Tapi katakan tengah-tengah potong awak angkat. Tiba-tiba urat daging baru sikit. Tak boleh. Mesti kena pastikan semua tu dah habis baru awak angkat. Okey. Itu contoh cara sembelih ayam. Sekarang Ustaz nak tunjuk dekat awak cara sembelih lembu. Dia lagi banyak darah. Lembu. Saya pernah tahan orang gemuk tu kena duduk atas badan lembu Ustaz. Okey. Orang pun tarik sampai kena lumpur. Okey, sabar. Tapi sebab dia potong. Okey. Ustaz kalau abuse orang pensan. Kalau banyak. Sabar. Okey, dengar. Okey, dengar sini. Okey, sekarang Ustaz tunjuk cara sembelih lembu. Cara sembelih lembu, cara pegang dia tak sama macam dia sembelih ayam tadi. Kena pegang macam ni Ustaz. Okey, tengok Abang Long ni. Tengok Imam ni. Tengok dia buat macam mana. Okey, ini adalah lembu. Tengok Tengok cara pegang. Mana boleh dia pegang macam tu. Sebab kita nak apa? Tajam tu menghadap ke bawah. Ya, Kalau dia betul nak membunuh. buku tidaklah membunuh. Bunuh pakcik ni kena dulu. Okey, semua tengok. Okey, semua tengok. Ini adalah cara yang terbaik sebab tengok dia buat macam mana. Sekali je. Maksudnya pisau dia betul-betul tajam. Sekali je. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Tengok. 1, 2, 3. Pakcik ni pun terkejut. Nampak? Pertama cara pegang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok cara pegang ni. Tengok cara pegang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahi Okay, ini tengok. Ustaz, kenapa cara pegang dia macam tu? Asalkan dapat memotong. Ni kerbau ni, ni kerbau. Ni kerbau. Oh, sebab kerbau kasar. Nampak? Woi, terus Zara keluar. Cuba tengok pakcik tu buat apa. Ustaz ulang. Cuba tengok pakcik ni buat apa. Dia pegang apa tu? Dia nak pastikan halkum dengan marid tu terputus. Okay, Ustaz ulang sekali lagi. Pakcik yang pertama tadi, dia tarik sekali je. Seraup, tarik sekali. Pakcik yang kedua tu, dia tarik macam tu. Okay, ingat tak kisahlah macam mana pun. Kalaulah pisau dia betul-betul tajam, dia tarik sekali je. Asalkan halkum dengan marid tu terputus. Tapi pisau dia tu dia kena ke dalam lah supaya dia kena tarik betul-betul. Kena kuat lah. Okay. Okay. Sampai situ. Sampai situ. I open to any question. Now, we have another 10 minutes. Ustaz. Kalau contoh macam Ustaz. Kalau dia tersembelih sikit je. Sabar. Soalan. Okay, Hafiz soalan Hafiz. Kalau dia tersembelih kulit je. Lepas tu tiba-tiba dia terkena urat halkum dengan urat marid tu terputus sendiri. Tapi tak keluar darah. Tak. Dia mesti keluar darah punya. Dia mesti keluar darah. Ustaz, kalau dia pukul, kalau dia dah kena dua urat tu, tapi dia tak pernah potong, dia kira ke? Okey, dengan syarat dua urat tu mesti kena potong terus. Ustaz dah habis salin ni. Dia tak boleh separuh je lah, dia kena sampai cabut betul lah. Setakat yang Ustaz belajar, dua urat ni mesti kena habis. Setakat yang Ustaz belajar, halkum and marid mesti kena pastikan putus. Istilahnya putus. Putus terus. Okay. Mesti kena putus. Okay, Haras question. Tak habis salin lagi yang tadi. Yang dah selesai. Okay, tak habis salin lagi. Okay, any question lagi? Sementara kita nak Ya. Aimi, silakan Aimi. Yang mana? Kejap Aimi, kejap. Haras yang mana? Haras yang ni ke? Okay, Aimi, silakan Aimi. Question? Waktu tu, atuk dengan ayah saya sembelih lembu. Okay. Lepas dah semua tu, kan sebenarnya kan mata lembu kan warna hitam kan. Tapi tiba-tiba mata lembu tu warna biru. Wih, kenapa jadi biru? Dia tukar jadi super saya ke apa? Saya tak tahu. Okay. Okay, terima kasih Aimi. Okay, ingat dengan syarat. Okay. Okay, kejap Okay, now. Soalan dia. Itu lembu hantu ke Ustaz? Okay, dengar. Sabar Okay. Katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katakan, bila sembelih, Ustaz, lembu tu tak mati lagi Ustaz. Dah halkum dengan marid dia. Dah putus Ustaz, tapi tak mati lagi. Betul. Kadang-kadang ada lembu ni, orang kampung panggil nyawa dia panjang. Walaupun dah potong, sepatutnya dah mati. Tapi dia boleh menggerupur lagi. Lembu power tu. Ingat awak jangan contoh katakan Haras Sufi. Ustaz, saya dah sembelih dah ayam tu, tak mati-mati. Saya ambil pistol tembak dia. Tak boleh lah macam tu. Awak kena lepas awak sembelih dia, awak kena biar dia menggelupur sampai dia mati sendiri. Ustaz, saya nak tanya. Okey, Saad, question. Lagi cepat dia keluar. Ustaz, saya nak tanya macam ni. Okey, Saad. Ada lembu yang sembelih kan Ustaz? Betul. Ada dia pernah sebut Allah. Lembu tu cakap Allah. Betul ke tak? Ustaz pun tak pernah dengar lagi. Saya tengok YouTube. Okay. Tapi kalau burung kakak tua je. Okey, pertama Ustaz tak pasti sebab Ustaz pun tak pernah dengar. Yang kedua tak mustahil sebab itu semua kuasa Allah. Yes. Ustaz dengar macam Kaisha. Betul ke Kaisha? No. Siapa soalan tu? Nur Sofia ke? Ya. Okey, awak ada soalan? Adalah, tolong buka nombor 2 boleh? Nombor 2. 2 yang mana 2? Dalil. Oh, dalil. Okey, nombor 2. Dalil. Okey. Ustaz, itu kan bahasa Arab. Dalil kan? Dalil ni Ustaz tak, kalau awak tak salin pun tak apa. Yang penting awak tahu dalam Al-Quran dia ada dalil dia. Kalau awak nak tengok dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat nombor 3. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Surah Al-Ma'idah ayat 3.
Okay, ingat. Mesti ayat. Okay, any question? Ada lagi tak soalan? Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau lepas sembelih tu. Sabar. Siapa tu? Haras. Okey, Haras soalan. Ustaz, macam mana kalau lepas sembelih tu dia berdiri je. Dia tak menggelupur. Dia macam Tak apa. Lepas sembelih tu, bayangkan pertama dengan syarat putus halkum dengan marid. Lepas tu dia nak berdiri ke, dia nak pergi berenang ke, dia nak terbang ke, biar dekat dia. Asalkan biar dia mati. Okey, Iqbal Umar, question. Contoh dah potong dah. Tapi masa terlalu lagi. Tak sure lah. Lepas tu dah masak semua. Lepas tu bila makan tu kita tengok dah makan dah. Lepas tu dah tengok tak potong lagi satu. Terus tak boleh makan? Tak, masa dah makan dah. Okey, sabar. Okey, sabar Question from Allah Akbar. Question from Ibrahim. Okay, question dia, kita dah sembelih dah. Katakan Amirul Razak dah sembelih dah. Dah sembelih. Lepas tu dia dah lapar, dia daging apa semua. Contoh Amirul Razak check, Ustaz saya check tadi, saya dah tengok dua-dua dah putus. Tapi bila dah masak apa semua dah, Allah Ustaz, satu tak putus lagi. Tapi saya dah makan. Yang dah makan tak apa, dimaafkan. Yang tak makan lagi tu, katakan Amir Razak bagi dekat. Tak apalah kau Ustaz. Amir Razak bagi dekat. Ustaz, macam mana nak tahu Ustaz waktu dah masak tu? Sabar. Macam mana nak tahu? Itulah contoh. Dia dah contohkan bahagian tengkuk tu, dia masih lagi tak masak. Katakan dekat tengkuk tu dia tak masak lagi, dia letak kat tepi. Dia masak daging dulu. Bila masak daging, tiba-tiba dia tengok dekat tengkuk, Allah, tak terputus lagi satu. Yang dah makan tu dimaafkan, yang tak makan lagi, Ustaz ini masak lemak Ustaz. Ini sebab daging. Dia dah sedar salah. Ni dah daging bakar ni Ustaz, dah perap dah apa semua ni. Walaupun sedap, awak tak boleh makan. Sebab awak dah tahu yang daging tu tak boleh dimakan sebab tak sah sembelihan dia. Ini ya Ustaz, saya tak tahu Ustaz. Ustaz, saya ya Allah Ustaz. Allah Akbar, ya Allah, saya pun ya Allah, Allah Akbar. Itu apa benda tu? Awak dia katakan Amir Razak pergi dekat lembu, Ustaz, satu lagi urat tak terputus, ya Allah Ustaz, macam mana Ustaz? Allah Akbar, Allah, saya minta maaf. Mana boleh? Awak dah tahu, nampak terang-terang kata tu, ya Ustaz, tapi sedap ni Ustaz. Makan, Ustaz, sedap. Terutama sekali kalau tengah makan benda tu, masa tengah istighfar sambil makan lagi boleh. Ataupun awak tengah makan. Katakan Nik Zara Alia tengah makan. Tiba-tiba dia jumpa orang lain. Tak terputus ni. Nurim bagi tahu dekat Nik Zara Alia. Nik Zara Alia yang daging masak kicap yang awak makan ni, dia tak terputus lagi satu urat. Nik Zara Alia pun tutup telinga dia. Tak nak dengar makan. Tak boleh. Kau tak nak dengar. Mungkin Ustaz, saya tak faham ni. Mungkin orang yang bagi tahu tu suka menipu tu dah tak saya. Tak boleh. Ingat, once awak dah dengar, you cannot pretend to awak tak boleh berpura-pura tak tahu. Contoh Dah sedar dah tak boleh dah lah kau Ustaz. Once orang dah bagi tahu dekat awak. Tahu je tak boleh. Saya tak tahu. Tak boleh. Once bila ada orang dah bagi tahu, terus awak kata, ya ke? Pergi check lah. Allah. Sebab ada satu kes dekat satu kedai ni, ini cerita betul Dekat satu kedai ni, dia beli ayam. Kan dalam banyak-banyak ayam tu, dia ambil. Dia nak beli ayam. Bila dia beli ayam, dia check. Rupa-rupanya, satu urat tak terputus. Maksudnya orang sembelihan dia jual dekat kedai tu, dia tak perasan. Dia kata, ayam ni. Dia dah potong kepala. Kalau potong kepala tak apalah. Kalau potong kepala tak apa. Ingat potong Tapi kepala. waktu dia dah mati. Sekarang ni kita tak tahu. Bila kita pergi kat kedai kan ayam banyak. Kakak je, aneh. Mana satu ini sembelih betul tak? Ini betul tak? Ini betul tak? Susahlah nak cari semua. Cerita dia memang tak habis lah. Islam Ustaz belajar, Islam tak adalah suruh kita pergi tanya semua, tak. Kita pergi tengok, okey sembelih dah. Kita bersangka baik, okey dah settle. Lainlah kalau pergi, Ustaz, ini tak potong langsung ni Ustaz. Tak apalah Ustaz, saya bersangka baik dengan dia. Mana boleh. Bersangka baik ni awak dah tengok, okey.
dah potong, okey, boleh makan. Asalkan boleh makan. Asalkan nampak 2 urat tu. Okey, nanti awak pergi, teman mak awak pergi pasar, tengok ayam, awak tengok dekat tengkuk dia. Oh, 2 urat ni rupanya. So, Ustaz, saya ada soalan. okey, last question Hatim. Last question. Ikan tak sembelih sebab dia tak ada tengkuk ke Ustaz? Pandai. Ustaz tunggu soalan tu sebenarnya. Ikan, macam mana ikan? Ikan tu kita nak sembelih ke tidak ikan tu? Okey, ikan ni macam ni. Tapi dia dah laku. Okey, ikan ni binatang. Makan. Jawapan dia adalah kita sambung hari Rabu nanti. Ikan dia siang. Okay. Nanti kita sambung hari Rabu nanti berkaitan dengan ikan dan macam mana Hari Rabu nanti fikah lah Ustaz. minggu ni adalah minggu fiqh. Okey, so nanti nanti Ustaz akan ajar. Ustaz, macam mana kalau binatang tu kena langgar? Macam mana binatang tu jatuh? Kita akan bincang hari Rabu nanti. Kena langgar kat kepala pasal hancur. Binatang tu dah cedera boleh. Tapi still hidup boleh ke? Nanti kita akan belajar, kita akan bincang pada hari Rabu nanti insya-Allah. Okey, that's all from me. Awak boleh lihat kelas tengah ada kelas. That's all from me. Thank you so much. Apa-apa nanti kita akan, awak ada persoalan, kita tunggu hari Rabu nanti, awak tanya awak. Okay, that's all from me. Thank you class. Assalamualaikum. Okay, thank you. Bye. Bye. Thank you, Ustaz. Bye. Assalamualaikum. Bye.